Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah Muamalah Islam. Hari ini kita sambung ulang kaji kita sedikit berkenaan dengan larangan riba, ya, bahagian yang kedua. Kenapa kita kena selalu ingat berkenaan dengan riba? Sebab senang sangat nak kena riba. Senang sangat. Ya, tadi kawan kita cerita pasal orang terlibat dengan Gigamax lah. Ya, terlibat dalam Xfox lah. Terlibat dalam Fintalk lah. Mereka terlibat dalam tu, mereka pun tak tahu apa mereka terlibat. Yang mereka nak tahu berapa nak dapat. Itu je. Betul tak? Berapa nak dapat. Kalau kita masuk satu pelaburan, kita tahu dah apa nak dapat. Itu bukan pelaburan, itu peleburan. Peleburan. Sekejap lagi dia lebur. Tak lebur di dunia, dia lebur di akhirat. Pilih yang mana satu kita nak. Ya. Saya seperti saya selalu cerita ke orang, saya daripada muda, sekarang muda lagi, tapi masa saya lagi muda dulu, ya, saya masuk pelaburan bernama unit trust, unit amanah. Naik turun. Ya, orang yang tak ada perut dah tu. Orang tak ada hati perut. Tak tahulah kenapa orang Melayu selalu gabungkan hati dengan perut. Mungkin selalu orang makan goreng-goreng sekali kot. Bila dia naik, kita suka lah. Isteri pun suka. Bukan nak tambah isteri, tapi isteri pun suka bila naik. Bila turun, dia kata, awak dulu saya dah cakap, unit trust jangan masuk. Kena sabar, tuan-tuan. Kena sabar. Sebab apa? Kadang-kadang yang jadi pendorong benda-benda buat halal atau haram adalah isteri. Pernah kawan saya cerita, jangan marah, isteri-isteri saja saya nak cerita. Dia ni memang ada masalah kewangan lah. Tapi kerja besar. Biasalah orang kerja besar ni kerak nasi macam puyuk besar, tuan-tuan. Ya, kerak lagi besar. Maksudnya perbelanjaan dia selalu besar. Sebab tu bila kita gaji naik, tak semestinya kita financially freedom. Tak ada. Kenapa? Kita bila gaji naik, kita punya lifestyle pun naik. Itu masalah kita. Sorry lah, bila gaji naik kita nak pakai Asia, betul tak? Gaji 15,000 nak pakai Asia. Orang 3,000 pun nak pakai Honda Civic. Mana? Baik, jadi satu hari ada orang nak bagi duit kat dia. Macam ni dia bagi duit. Raya dah dekat. Dia cerita lah. Datang bawa beg kat dia. Biasalah orang businessman selalu bawa beg. Tapi beg ni beg lain sikit. Dia makan dekat satu corner restoran Jepun yang ada lansia pula. Lansia tu hantu. Lansir kan. Dia kata, ni beg ni. Buka lah. Peniaga tu cakap, apa dia? Ni hadiah untuk kamu. Buka, wanginya betul, tuan-tuan, duit 500 semua. Dulu duit 1,000 ada. Berapa dalam ni? Dia kata, nak kira-kira. Tak nak kira sudah, ambil je. Ini hadiah. Nampak perkataan dia pakai kan? Ini hadiah. Tuan-tuan rasa kalau businessman tu tak nak bisnes, dia akan bagi hadiah tak? Sebab tu dia rasuah. Kalau awak tak ada jawatan tu, dia akan bagi tak? Itulah rasuah. Dia tutup beg tu. Wangi memang. Duit memang wangi. Duit kripto semua tak bau. Duit daripada bank semua tak bau. Ada juga iman daripada dia. Dia balik rumah, dia gundah gulana. Ya, lepas tu bini tanya, apa saya bang? Dia kata, ada orang jumpa. Laki ke perempuan? Perempuan selalu akan tanya, betul tak? Laki ke perempuan? Dia tanya. Yang tu dulu. Bukan sebab apa. Dia kata, laki lah. Awak dia mah yang berisau sangat, dia kata. Dah, dia bawa beg. Beg apa? Dia? Beg lah. Bukan beg tu yang jadi masalah. Apa yang dalam beg tu jadi masalah? Apa?
Dalam tu lebih kurang 500,000. Dia nak bagi kat aku. Dia kata, awak abang tak ambil. Dia kata. So dia kata, awak abang tak ambil. Selesailah hutang kita selesai tu. Tuan-tuan ambil, akan selesai tak? Tak selesai. Bila duit yang tak ada berkat, tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Dia belanja tak boleh fikir punya. Tak belanja tak boleh fikir. Dia lagi hutang tambah, tuan-tuan. Sebab apa? Tuhan bagi benda tu jadi istijraj pada kita. Kita jadi apa, tuan-tuan? Tak ingat dah, tak kira duit dah, belanja lama-lama tengok duit lagi tak ada. Hutang lagi banyak. Nak travel yang selalu pakai pakai Air Asia dengan My Airline, sekarang naik apa? Naik Etihad ke, naik apa tu, Emirates first class pula tu. 50,000 pergi Heathrow. Habis. Sama lah juga macam riba, tuan-tuan. Riba, tuan-tuan dapat berapa banyak pun daripada Gigamax, Xbox ke apa ke, dia nanti cepat habis. Bukanlah saya doakan cepat habis. Dia akan jadi macam tu, tak ada berkat. Sebab apa, tuan-tuan? Ingat ni. Nabi SAW kata, bukan kayalah kamu dengan harta kamu, tapi kaya kamu masa di sini, dia kata. Merasa cukup sebenarnya. Kita kadang-kadang gaji 2,000 pun rasa cukup. Orang gaji 20,000 tak cukup-cukup. Itu orang miskin sebenarnya yang 20,000 tu. Tak cukup-cukup. Bila rasa tak cukup-cukup, itulah kita melintang membujur lalu benda, melintang patah. Habis semua masuk. Dia nanti buat undang-undang dia sendiri. Baik ustaz, baik ustazah ke, semua sama. Baik, apa saya nak belajar hari ni? Kita cakap pasal riba. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai bulan yang lepas buat ulang kaji berkenaan dengan riba, berkenaan dengan pinjaman. Hari ini insya-Allah ya, Tuhan beri kita rezeki masa tu pun rezeki. Kita belajar tentang riba jual beli. Atau dalam bahasa Arabnya ialah riba al-buyu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang tahu riba berkenaan pinjaman sahaja. Lumrahnya atau majoritinya, lazimnya orang tahu. Riba jual beli dia tak tahu. Tapi riba jual belilah, bermacam-macam jenis riba ada dalam tu. Yang boleh kita terkena dengan riba. Sebab tu bila kita tanya orang tentang pelaburan kamu ada riba, dia kata saya bukan buat pinjaman. Yang tu dia sebab dia cakap. Itu pun dia nak tuduh perbankan Islam ada pinjaman. Panjang cerita dia lah yang tu. Ya, baik. Jadi kita akan belajar berkenaan dengan riba dalam jual beli. Riba jual beli selalunya berkenaan dengan emas. Ya, emas atau mata wang. Ya, kita telah belajar sedikit. Mula-mula saya start balik kat sini bulan bila? Bulan Mei macam tu, kita telah belajar tentang forex. Hari ini kita belajar tentang emas. Ya, ada 4 hukum mengenai emas. Haram menggunakan emas dan perak sebagai bejana, sebagai bekas makanan. Jadi kalau kita kaya macam mana pun, kita jadi sultan macam mana pun, raja macam mana pun, ya, kita tak boleh guna emas ya dan perak sebagai bekas makanan. Tak boleh. Ya. Yang kedua adalah hukum berkenaan dengan emas. Haram dipakai untuk tujuan perhiasan oleh kaum lelaki, tetapi diharuskan untuk wanita. Minta maaf ya tuan-tuan, yang lelaki ni semua lelaki kan. Ya, baik. Ya, kalau ada duit banyak mana sekalipun, ya, jangan pakai cincin emas, sadu emas, ya. Warga emas tak apa. Ya. Ada warga emas ni saya angkat tangan. Ya. Tapi jangan pakai cincin emas dan sebagainya. Siapa yang ada jam Rolex, hati-hati. Tahu jam Rolex? Jam Rolex kalau yang ceplak punya itu hukum lain pula. Mana? Ni jam Rolex yang ori ni. Kaya-kaya pun jangan pakai jam Rolex yang ada pure gold. Tak boleh. Ya, pure gold bahaya tu. Ya, pure gold ataupun kandungan emas ada dalam tu. Hukum yang ketiga berkenaan dengan emas ialah wajib bayar zakat sekiranya cukup whole, tempoh masa dan cukup nisab. Dan nisab untuk emas tulen dengan nisab untuk emas barang kemas dia lain-lain. Itu bab lain ya. Dan hukum yang keempat berkenaan dengan emas ialah emas adalah barang ribawi, silap transaksi boleh jadi riba. Ya, orang kata duit kertas riba, dalam poket dia ada emas, tak tahu ke? Apa macam mana? Mesti ada ada hukum juga berkenaan dengan emas. Sebab emas dengan mata wang adalah kedua-duanya barang ribawi. Bezanya, maksudnya, beza perkataan riba dengan ribawi, ya, itu ada perbezaannya, walaupun spellingnya lain kan. Hukumnya berlainan. Maksud dia macam ni. Apa dia barang ribawi? Barang ribawi ialah barang-barang yang mana silap transaksi boleh jadi riba. Faham ya? Itu hubungan dia. Tapi kalau benda tu duduk dekat rumah kita, duit duduk dalam rumah kita,
emas duduk dekat rumah kita, dia tak bergerak sebagai transaksi, tak mungkin jadi riba. Faham ya? Bila kita silap bertukar tak ikut parameter yang telah ditetapkan oleh syarak, barulah dia jadi riba. Faham ya? Kalau orang kata duit tu riba, salah tu. Salah tu. Ya? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang kita bincang hari ini, iaitu berkenaan dengan emas sebagai barang ribawi. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu bil-zahabi wa fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wa sya'iru bi-sya'iri wa tamru bi-tamri wa milhu bi-milhi sawa'an bis-sawa'in mislan bi-mislin yadan bi-yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi-yadin." Sadaqa Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Pertukarannya harus sama dengan sama, senilai dengan senilai, tangan dengan tangan. Maka jika terjadi perbezaan pada barang-barang ini, maka lakukanlah jual beli semahu kamu selama dilakukan antara tangan dengan tangan. Baik. Hadis ni kompleks. Kompleks, betul tak? Tuan-tuan baca mula-mula, tuan-tuan, saya pun tak faham mula-mula baca. Mula-mula belajar memang pening kepala. Apa ni, emas nak tukar dengan emas buat apa? Betul tak? Kenapa kamu ada emas nak tukar dengan emas? Kenapa kamu ada perak nak tukar dengan perak? Nabi SAW kalau dia bagi very concise. Baik, apa maksud ataupun apakah syarah hadis ini? Ya, kita buat sikit-sikit. Baik, kalau mengikut fuqaha, Nabi SAW dalam hadis ini, hadis yang amat famous, ya, amat famous. Ya. Nabi menerangkan barang ribawi. Nabi menerangkan barang ribawi. Apa dia barang ribawi? Seperti yang saya sebut awal-awal tadi, barang ribawi ialah silap transaksi barang ini boleh terjadi riba. Boleh terjadi riba. Dia dibahagi mengikut illah, iaitu sesuatu alasan atau sifat yang menyebabkan sesuatu hukum itu boleh berlaku. Illah ini adalah sifat. Sifat. Contohnya, kenapa arak itu haram? Sebab dia nama arak ke? Ilat dia haram, sebab dia haram, sifat dia haram ialah dia mabuk. Bukan dia mabuk, dia memabukkan. Kalau hilang sifat memabukkan, maka dia bukan haram. Nampak tak? Faham ya, tuan-tuan? Jadi dalam Nabi mengkategorikan barang-barang ini, ulama telah memudahkan kita untuk memahami apa yang Nabi sedang terangkan. Apakah hukum dalam tu? Sebab apa? Di masa Nabi SAW, mengikut riwayatnya bahawa semasa hadis ini disebut oleh Nabi SAW, emas dan perak itu merupakan mata wang. Dan mata wang, mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mata wang itu apa, tuan-tuan? Mata wang adalah penyimpan nilai. Ada orang tulis dalam Facebook, tiap-tiap hari nilai mata wang sedang menurun. Saya kata tiap-tiap pagi saya bangun RM10 juga, betul tak? Betul tak, tuan-tuan? Betul tak? Tuan-tuan ada bangun RM10 tiba-tiba jadi RM5? Bagi tahu saya. Ataupun bangun RM10 jadi RM100, ada tak? Yang itu tak pernah ada. Sebenarnya bukan nilai duit itu turun. Apa yang boleh dibeli oleh duit itu sudah berkurangan. Betul tak? Itu je. Beras, orang bising beras siang malam kan, beras, gula. Kenapa makan gula banyak sangat? Tak tahulah. Gula, sebab kita suka orang manis kan? Orang manis kan? Orang manis. Baik. Jadi ilat itu adalah sebab sesuatu hukumnya terjadi. Jadi dalam hadis tadi, Nabi SAW menerangkan dua jenis atau dua kategori barang dalam tu. Satu adalah pengukur nilai, emas dan perak. Dan satu lagi adalah makanan asasi. Apa dia? Bali, kurma, gandum dan garam. Tuan-tuan, jangan ingat benda-benda tu benda mudah bagi kita. Contohnya garam. Apalah garam? 1 kilo pun tak sampai 30 sen. Kan? Garam kasar dan sebagainya. Tapi tahukah kita, suatu zaman yang dulu di negara Rom, maka askar-askarnya dapat apa? Dapat gaji dengan garam. Dibayar dengan garam. Dan tuan-tuan kalau tengok, siapakah orang yang terkaya di dunia? Mansur Musa nama dia. Mansur Musa ini daripada mana? Negeri Afrika, nama Mali. Mali. Ya. Apakah produk utama dia? Produk utama dia ialah garam.
Bangsa Musa tu kalau tuan-tuan baca sejarah dia nak pergi Mekah, dia bawa beribu orang tuan-tuan. Dia sampai Mesir, dia tabur apa? Tabur emas. Dia punyalah kaya, dia tabur emas. Sampai inflasi yang tinggi jadi kat Mesir selama 12 bulan. 12 tahun, maaf. Orang kata, Ustaz, tukar duit ke emas, tak jadilah inflasi. Tengok Mansur Musa. Apa jadi? Mansur Musa. Dia tabur apa? Dia tabur wang fiat dia? Tak, dia tabur emas, tuan-tuan. Dia tabur emas. Ya. Tuan-tuan pakai duit apa pun, ya, kemungkinan inflasi akan jadi. Ya, baik. Jadi, ya, kurma apa? Kurma, bali, gandum dan garam itu satu kategori dipanggil makanan asasi, dan emas dan perak itu adalah pengukur nilai atau mata wang. Tamania. Baik, ada juga perbahasan berkenaan dengan apa lagi yang makanan ribawi, barang ribawi. Ya, ada yang ulama mengatakan barang yang boleh ditakar. Takar maksudnya barang yang boleh diukur. Ia juga barang ribawi. Untuk kain, permadani semua. Kata jenuh macam tu. Tak apa. Saya kata tak apa. Yang ulama setuju yang ni dulu. Faham tak? Kita faham yang ni dulu. Baik, ini adalah barang ribawi. Barang ribawi. Maksudnya macam ni. Kalau mengikut hadis itu, dia terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, dia warna merah. Ni tak ada kena mengenal dengan parti yang masih hidup kan, masih ada setelah mati atau setengah mati. Tuan-tuan, sabar tuan-tuan. Orang tengok hijau ya berpinak-pinak. Orang tengok merah ya lagi orang takut. Ya, baik. Sabar. Warna putih warna tu. Baik. Jadi dia ada 3. Yang merah tu, apabila kamu bertukar, ia mesti sama berat, sama jenis, ya, sama jumlah dan sama masa. Sama, betul tak? Yang hijau itu adalah tak sama berat, tak sama timbang, tak sama jenis, tapi dia mesti on the spot. Faham ya? Dan yang putih itu tak ada undang-undang tu. Contohnya, emas nak tukar dengan emas, ia mesti 916 dengan 916. Ia mesti apa? Ia mesti sama berat dengan sama berat. Ya, 999 mesti sama dengan 99. Tak boleh tukar 999 5 gram, tukar dengan 916 10 gram. Tak boleh. Faham? Baik, kalau nak tukar 999 10 gram, 999 10 gram, tak boleh apa pula? Tak boleh lambat pula tu. Saya bagi 10 gram kat dia, besok ya, dia datang bagi balik. Tak boleh juga. Dia mesti sama. Sama di dalam satu majlis yang ulama panggil majlis akad. Jangan ingat akad nikah pula. Sekarang sebut abang Tesla lah macam-macam. Relax. Sabar. Ya. Dia maksud dia macam ni. Kenapa orang panggil majlis akad? Majlis akad ia di mana ya syarat-syarat dibincang ya, dan rukun-rukun jual beli itu dipatuhi. Kalau dia orang tak setuju, dia orang berpisah. Kalau dia orang setuju, dia kena buat masa tu juga. Ni orang panggil. Ya, baik. Jadi kalau emas bertukar dengan perak, dia warna hijau. Jadi maksudnya boleh bertukar berat, ikut berat masing-masing, ikut terpulang pada kamu. Contohnya 1 gram emas kita nak tukar jadi 30 gram perak, up to you. Tetapi syaratnya dia warna hijau ialah dia mesti on the spot. Tak boleh berhutang, tak boleh angsuran. Faham ya? Baik, begitu juga, dan sebab juga emas mata wang itu dikiaskan kepada emas dan perak, maka kalau nak tukar ringgit dengan ringgit, dia mesti sama apa? Sama nilai dan tidak boleh apa? Tidak boleh ditangguh. Walaupun tukar dengan ringgit kertas dengan shilling, dia mesti sama. Baik, jadi macam mana tukar ringgit dengan USD pula? Ringgit dengan USD boleh berbeza-beza pertukaran, up to you. Tapi dia mesti on the spot. Sebab itulah saya selalu nasihat orang pergi Mekah, orang pergi umrah. Saya kata hati-hati kalau pinjam duit dekat sana. Kenapa pinjam duit dekat sana? Saya kata selalunya ramai orang nak pinjam duit. Terutama sekali orang buka wallet yang ada 1,000 rial apa, pinjam sikit, betul tak? Ataupun orang yang tak tahu macam mana nak pakai kad debit sebelum pergi sana, apa dia buat? Dia terlupa nak apa? Nak programkan benda tu, nak telefon supaya dia punya kad tu boleh pakai di overseas, betul tak? Jadi dia pinjam duit. Dia pinjam duit ikut akad yang dia pakai, nampak tak? Ikut akad yang dia pakai. Aku pinjam mak 100 rial lah, nanti balik aku bayar. Okey. Aku pinjam 100 rial mana, balik nanti aku bayar dengan ringgit. Itu masalah dia. Nampak tak? Apa jadi masalah dia, tuan-tuan? Akad dia masalah. Bila dia kata dia nak bayar dengan ringgit, dia bukan jadi akad pinjam lagi dah. Dia jadi akad apa? Akad pertukaran wang. Bila jadi akad pertukaran wang,
pertukaran mesti jadi on the spot. Faham ya? Pertukaran mesti jadi on the spot. Tak boleh delay balik Malaysia dah. Sebab tu saya latih. Kalau grup saya akan latih. Kalau nak pinjam duit rial, jangan kata nak bayar dalam ringgit. Itu macam mana? Kata nak pinjam 100 rial, full stop. Habis cukup. Tu dia orang semua kata, Encik pinjam 100 rial, full stop. Tak apa, okey lah. Full stop lah. Tak full stop, jangan cakap lebih pada tu. Jadi bila balik Malaysia, nak bayar, boleh tak saya bayar dengan ringgit? Boleh. Bayar dengan ringgit. Dengan syarat satu, ya, pertukaran semasa, dan dua, tak boleh hutang lagi dah. Faham ya? Itu dia punya undang-undang tu. Ataupun dia punya parameter. Ini parameter dia ni. Baik. Macam mana nak tukar kurma dengan kurma? Boleh. Majul dengan majul. Majul pula, kalau tuan-tuan beli tak majul. Tuan-tuan tahu ajwa je. Saya majul. Majul. Sebab apa orang rumah suka makan majul? Tak payah makan ajwa dengan majul juga. Ajwa dengan majul dia ada grade-grade lain. Majul dia ada apa? Super jumbo. Bukan jumbo je, dia super jumbo. Tuan-tuan makan sebiji, tak payah makan breakfast lah. Memang tak payah makan breakfast lah. Dia cerah mata sampai ke malam. Try lah tuan-tuan. Lain lah tuan-tuan yang melahap banyak-banyak. Saya tak tahu lah kan. Tapi kalau makan sebiji aja, majul adalah kurma yang paling besar sekali. Ajwa adalah kurma yang paling kecil. Dan ajwa pun ada grade-grade dia. So hati-hati dengan grade-grade ni. Kalau tuan-tuan bawa balik ajwa banyak, nak tukar dengan majul dah tak boleh dah. Faham tuan-tuan? Tak boleh tukar macam tu. Tak boleh tukar macam tu. Kalau nak tukar macam mana? Jual dulu. Tu beli balik. Ya? Jual pada dia, lepas tu dengan duit tu beli majul balik. Baik. Itu secara ringkasannya. Baik, kegagalan mematuhi hadis tadi menerbitkan riba al-buyu, riba jual beli. Jadi kalau kita gagal mematuhi ya, syarat-syarat parameter barang ribawi tadi, maka akan jadi riba al-buyu. Yang terbahagi kepada dua. Riba al-buyu terbahagi kepada dua, iaitu riba al-fadal, iaitu riba daripada pertukaran yang tidak sama, yang melibatkan barang ribawi yang sama. Ya? Tukar emas dengan emas, ya, tapi tak sama. 916 tukar dengan 999. Itu riba al-fadal. Yang kedua, riba an-nasiah. Kadang-kadang orang panggil riba nasak. Ya? Riba dari pertukaran barang ribawi yang tidak secara langsung atau tidak secara tunai. Nak tukar duit ringgit, RM1,000, nak tukar apa? US dollar, bagi RM1,000, besok baru dia bagi US dollar. Itu riba nasiah. Dia ada delay. Ya, dia ada delay. Tak boleh macam tu. Orang kata delay ni macam mana? Delay ni secara lazimnya sepatutnya secepat mungkin dia jadi. Contohnya tuan-tuan nak tukar dekat money changer, ya, dia mesti jadi on the spot juga. Kenapa? Tak ada reason dia nak delay. Kalau dia tak ada duit tu yang kita nak tukar, kita ambil duit kita balik. Pergi cari orang lain. Tak ada lah cerita paksa beli crabs ke apa semua. Ya Allah. Tak habis-habis lagi malam ni. Saya buat satu artikel pasal paksa beli crab tu dekat mana? Kepala Batas. Bertam. Sampai 260,000 orang view. Saya kata ni apa ni manusia ni? Ya. Dia nak bukti juga benda tu paksa juga. Aduhai. Benda tu tak ada kan? Ya. Jadi riba nasiah maksudnya kita delay. Baik. Apa lagi contoh delay? Kita bagi RM100 nak tukar shilling, dia bagi RM50 shilling dulu, besok baru dia bagi RM50 lagi. Itu pun delay juga. Riba nasiah. Faham ya? Baik. Para ulama membahaskan tentang jual beli emas dan mata wang dalam akad, dia panggil bai' as-sarf. Bai' as-sarf. Tuan-tuan ingat, bai' as-sarf ni adalah rukun jual beli barang ribawi. Sarf. Apa maksud sarf? Tuan-tuan kalau pergi Mekah, tuan-tuan tengok money changer dia tulis sarf. Sarf maksudnya pertukaran. Jual beli yang ada pertukaran. Jual beli emas dan mata wang berdasarkan bai' as-sarf adalah satu kontrak jual beli yang diiktiraf dan dibenarkan oleh syarak berdasarkan dalil daripada hadis Nabi SAW tadi. Baik, dia ada 4 syarat. Tuan-tuan ikut 4 syarat ni, selamat. InsyaAllah. Baik, yang ni lah yang Imam Malik mengatakan, aku seboleh-bolehnya, Imam Malik mengatakan, aku seboleh-bolehnya nak halang orang daripada buat saraf, dia kata, kecuali orang yang bertakwa. Imam Malik mengatakan. Imam Malik adalah imam yang paling dekat dengan zaman Nabi SAW. Kenapa dia kata
Dia kata, aku nak orang tu bertakwa. Bukan bertakwa maksudnya dia tahu orang tu bertakwa. Kita tahu tak orang tu bertakwa atau tidak? Tak tahu, tuan-tuan. Tetapi maksud dia ialah, kalau orang tu tak faham hukum hakam mengenai saraf, ya, dia nak halang benda tu. Dia nak halang benda tu. Baik. Jadi syarat yang pertama ialah berlaku penyerahan taqabud, yang ini pemilikan kedua-dua item emas dan wang dalam majlis akad. Ada dua jenis penyerahan. Yang pertama secara langsung, secara hakiki, iaitu actual and physical possession dalam majlis akad. Yang kedua, secara jaminan atau khabar hukmi, constructive possession. Baik. Taqabud maksudnya penyerahan, pemilikan. Ingat, bukan sahaja penyerahan. Penyerahan itu bermaksud, bukan sahaja ia bermaksud penyerahan fizikal. Ia bermaksud penyerahan pemilikan. Tuan-tuan, siapa yang sini pernah buat import ekspor? Tak ada. Baik. Siapa yang pernah ambil barang beli daripada luar negeri untuk syarikat? Dia ada FOB, CIF dan sebagainya. Apa maksud tu? FOB, CIF tu maksudnya siapa punya responsibility bila barang tu bergerak. Contohnya, barang tu daripada manufacturer naik atas kapal. Ya, datang ke Malaysia, Pelabuhan Kelang, turun kepada bonded warehouse. Naik atas kapal, mula-mula dia panggil apa? FOB, freight on board. Ya, bila dia turun masuk bonded, dia panggil CI dah sampai sini dah. Kenapa? Bukan dia kira tuan-tuan dapat depan rumah, boom, dapat terus itu, baru dia kira tuan-tuan dah dapat pemilikan. Ada yang dia kira naik atas kapal pun dia kira dah. Tuan-tuan tak dapat fizikal lagi kan? Sama lah juga berkenaan dengan emas. Emas ni maksud dia macam mana? Sebaik-baiknya tukar secara fizikal. Tuan-tuan pergi kedai Habib jual, pernah pergi Habib jual? Mir Sadiq, pernah dengar? Datuk Mir Sadiq, kawan sekolah. Tak pernah dapat diskaun pun. Ya. Design yang paling cantik Mir Sadiq punya kedai. Habib jual. Tapi yang paling mahal dia juga. Ya, baik. Saya selalu beli yang lelong, tengok lelong mana-mana beli. Ya. Tak pernah dapat pun, dapat sekali je. Itu dapat rantai kecil je. Ni yang nak tu tak dapat. Tak nak selalu dapat. Ya. Tak nak pun bid juga. Baik. Baik, jadi tuan-tuan, apa maksud dia? Apa maksud secara hakiki? Hakiki maksudnya tuan-tuan bagi tangan dengan tangan. Bukan bagi tangan pada orang lain. Bagi secara tangan dengan tangan. Dia bagi, saya dapat balik duit tu. Faham tak? Ya, secara langsung. Secara khabar hukmi ialah buat macam FOB dengan CIF. Macam mana kita nak buat? Tuan-tuan pernah simpan duit tak? Tak pernah simpan duit kan? Simpan kat rumah ke? Tak tahu lah simpan kat rumah ke tak? Orang kata, Mat, kau hutang aku RM1,000. Okey, aku bayar sekarang. Dia duduk kat Johor Bahru tu. Dia bayar macam mana, tuan-tuan? Dia bagilah nombor akaun. Dia kata, betul tak? Bagilah nombor akaun. Tak nak, aku nak bayar RM1,000 juga. Ada aku macam tu. Macam tu orang tak nak berhutang dengan kita juga. Betul tak? Ya. Jadi dia kata, bagi nombor akaun, bagi nombor bank. Ya. Dia pun cocok, dia WhatsApp. Ting, sampai dia punya receipt. Habis. Duit dapat dah. Kalau dapat secara fizikal, itu dipanggil secara hakiki nombor satu. Kalau dia masuk dalam bank, dia kira secara hukumi atau secara konstruktif. Betul tak? Tuan-tuan dapat tengok, ada dalam bank dah cukup dah. Tuan-tuan tak pegang pun duit tu. Sama juga dengan emas. Emas, ya? Macam mana? Kalau tuan-tuan beli secara jarak jauh, orang tu tak ada berdepan kita, kita boleh beli secara hukumi atau secara konstruktif. Iaitu secara apa? Cara penyerahan pemilikan. Macam mana penyerahan pemilikan dalam jual beli emas? Ialah menyerahkan liability emas itu kepada dia. Satu. Yang kedua ialah allocate emas itu supaya orang lain tak beli. Yang ketiga ialah bila-bila masa dia boleh ambil. Kalau hilang, punya pasal. Sebab saya dah serah pemilikan. Sama lah juga tuan-tuan beli kereta apa? S50. Sekarang nak keluar apa? S50 kan? Macam-macam. Kata rakyat tak ada duit. Tapi tiap-tiap bulan rekod beli kereta. Saya pun tak faham. Tuan-tuan? Ya, tapi tak apa. Sabar. Contohnya S50. Ada tak kereta selain daripada Porsche yang dihantar ke rumah ke tuan-tuan? Ada tak? Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Porsche dihantar ke rumah. Kalau nak beli Porsche lah kan? Second hand tak belilah. Pergi ambil sendiri. Baik. Jadi masa bila kereta itu menjadi hak milik tuan-tuan? Masa bila dia jadi kereta tu menjadi hak milik? Tuan-tuan beli kereta contohnya X50 112,000. Contohnya lah 112,000.
Masa bila kereta itu menjadi hak milik tuan-tuan? Masa dia hantar ke rumah ke? Atau kita pergi ambil sampai ke rumah ke? Atau bila dia tulis dekat geran? Tulis dekat geran. Kereta tak dapat lagi, betul tak? Ditulis dekat geran, disimpan kat showroom. Itu dia panggil penyerahan secara apa dia? Hukmi, secara constructive possession. Tuan-tuan tak ambil tuan-tuan punya pasal. Jadi apa pada kereta tu? Tuan-tuan yang tanggungjawab. Nampak tak? Ya. So ada dua jenis penyerahan. Penyerahan yang macam mana yang diterima oleh Islam? Penyerahan mengikut huruf tempat tu. FOB, CIF dan sebagainya. Kalau tuan-tuan bagi duit untuk hantar pergi overseas, ya, contohnya tuan-tuan nak pergi Turki. Saya suka sangat pergi Turki. Tak pergi lagi ni. Ya. Tak habis-habis lagi nak pergi mana apa? Hararat apa benda entah orang kata, jom. Ya, lagi larat nak berjalan, jom. Sanli Urfa ya apa ni dah kena gempa bumi ke tak? Nak pergi. Baik, tuan-tuan nak bagi $10,000. Dia orang tak terima lira pun. Tuan-tuan kena bayar dalam US dollar. Ya. Bayar dalam US dollar, kita bayar saja, dia jadi penyerahan secara hukmi. Kenapa tuan-tuan? Duit tu sebenarnya dalam bank akan convert 2 hari baru convert kepada duit dia. Tapi dia akan dapat dulu. Dia akan dapat dulu. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tengok dokumen bai asaraf bank negara mengatakan bahawa pertukaran wang antara bank dengan bank mengambil masa 2 hari. Itu dipanggil sebagai uruf tijari, kebiasaan perniagaan. Kalau kita ikut kebiasaan perniagaan, maka agama pun boleh accept. Sebab apa? Salah satu cara nak buat hukum dalam usul fiqh ialah uruf setempat. Baik. Kabar hukmi ialah penyerahan pemilikan emas bukan secara bersemuka dalam majlis akad. Penyerahan emas yang muktabar akan membawa kepada kesan yang sama. Seperti saya sebut. Nombor 1, bila kita beli daripada orang, dia ada dekat Johor Bahru, emas 10 gram, ya, dia tak dapat hantar pada kita, maka kita serahkan apa? Dia menjadi wakil kita. Dia menjadi wakil kita, maka dia menyimpan emas itu bagi kita, dia tidak akan jual kepada orang lain. Dan apa-apa jadi pada emas itu adalah tanggungjawab kita. Itu dipanggil penyerahan dhaman. Dhaman maksudnya risiko hilang tu kita punya tanggungjawab, pembeli punya tanggungjawab. Ya. Kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang beliannya pada bila-bila masa tanpa halangan. Ya, bila-bila kau nak hantar, bila-bila aku nak pergi ambil, up to you. Boleh buat macam tu. Ya. Baik. Syarat-syarat jual beli secara hukmi, emas mesti ada. Jadi masa order, emas tu mesti ada 10 gram. Tak boleh bagi duit baru dia nak pergi cari. Emas tu mesti ada dalam stok. Yang kedua, lepas kita bayar, dia tunjuk risit pembayaran, dan boleh sebut juga emas sekian, nombor siri sekian, sekarang ni menjadi hak milik Abdul bin Muhammad contohnya. Boleh. Ya. Emas diasingkan dan disimpan. Selepas orang tu beli, dia kena simpan. Dia tak boleh pergi jual pula. Orang lain dah punya. Pembeli menanggung risiko dhaman, ya, ini kehilangan emas, kecuali kecuaian penjual atau penyimpan. Pembeli boleh ambil bila-bila emas itu, tasarruf. Jadi maksudnya, kalau dia ikut cara ni, boleh buat jual beli emas secara jarak jauh. Boleh. Ya. Saya dah buat design ni untuk ramai orang dah. Ya, untuk orang nak buat benda ni. Baik. Syarat yang kedua, hulul, iaitu akad yang kontrak jual beli emas mesti berlaku serta-merta on the spot basis. Maksudnya, saya dah bayar duit, ya, saya jual. Sekarang ni, ini risit dia, emas ini yang saya simpan sekian-sekian ni, tuan punya. Bila-bila tuan nak, sila ambil. Kalau nak saya post, ini harganya. Nampak tak? Ya. Contoh riba anasiah. Beli dan ambil emas tulen tapi bayar angsuran. Itu tak boleh. Bayar angsuran. Macam mana nak buat bayar angsuran? Boleh buat. Boleh struktur dia. Tapi rumit. Tahu rumit? Bukan tumit. Rumit. Rumit maksudnya susah lah. Silap sikit boleh jadi riba. Tapi kalau dah kita automate kan boleh buat. Ya. Nanti saya akan buat kelas bulan 11. Ya, untuk peniaga-peniaga emas. Siapa yang nak buat peniaga emas macam ni, kita panggil individu ke syarikat emas ke, boleh buat. Beli emas tulen dan bayar tunai tetapi dapat emas 3 hari kemudian, tak boleh juga. Macam mana dengan bayar emas dengan kad kredit atau kad debit? Bayar dengan kad kredit contohnya. Maybank Islamik lah. Kalau bayar Maybank konvensional, haram terus lah. Betul tak? Tak bayar cerita lah. Ya? Orang kata, Ustaz boleh tak? Saya bayar dengan kad kredit. Kad kredit apa ni?
kad kredit CIMB. CIMB apa saya tanya? Islamik tak. Jangan. Saya tak nak masuk campur, saya kata. Ya, jangan ambil apa-apa produk daripada perbankan konvensional. Baik, kalau dia pakai kad kredit, saya pun tak galak orang pakai kad kredit pun. Ya? Saya dulu ada 6 kad kredit. Kredit limit sampai setengah juta. Bukan setengah juta rupiah, tuan-tuan. Setengah juta apa? Ringgit. Dah potong habis semua. Tapi nak bebas kalau tu memang siksa mampui. Betul. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengah ada happy go lucky, bayar minimum, ya, tuan-tuan adalah masalah. Percayalah. Yang lagi masalah lagi serius, happy go lucky, bayar minimum, beli grocery, ya, beli cili, beli apa semua pakai kredit card. Lagi bahaya. Itu sekejap lagi nak terjun longkang dah. Dia cakap kasar, saya cakap betul. Ramai orang kata dia boleh bayar kredit card, beli hujung bulan bayar semua. 99% tak boleh buat. Sebab apa? Dia belanja duit orang dulu. Betul tak? Dia tak rasa duit dia. Cuba tuan-tuan simpan pakai debit card saja. Apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Macam-macam terjadi. Tak boleh beli, tak boleh beli, tak boleh beli, tak boleh beli. Tak ada duit, tak boleh beli. Baru dia jaga nafsu kita. Kalau kredit card, bayar je. Tekan je. Ya? Macam tu je. Baik. Jadi kalau kita nak beli emas dengan kad kredit, boleh. Sebab apa? Bank akan bayar secara tunai kepada dia. Ya, kita bayar dengan bank, angsuran tak apa. Yang pentingnya ialah sesiapa sahaja bayar tunai, tak semestinya kita bank bagi pihak kita pun boleh. Ya, baik. Pakai EasyPay macam mana? Boleh. Sebab apa? Bank dah bayar tunai pada penjual emas. Nampak tak? Bayarlah angsuran. Syarat yang ketiga, akad atau jual beli emas ini mesti tiada syarat, ya, untuk apa? Untuk cooling off period. Apa dia cooling off period? Saya jual pada kamu benda ni RM500, 3 hari tak suka bagi balik. Faham? Itu dia panggil cooling off period. Dalam MLM, apa saja barang yang lebih daripada RM300, dia mesti ada 10 hari cooling off period. Jual emas tak boleh macam tu. Jual emas mesti khalas. Faham tak khalas? Mesti selesai. Ya? Tiada khiyar, hulul dia panggil. Tak boleh ada syarat. Apa syarat yang biasa orang bagi? Tak suka, bagi balik. Yang ketiga pula. Satu, dua kan? Apa dia jadi 3 terus ya? Yang kedua orang kata apa? Beli emas tiap-tiap bulan aku bagi hibah. Betul tak? Ada tak kes-kes macam tu? Banyak tuan-tuan skamer tu. Itu bukan saja haram dari segi syarak, haram dari segi undang-undang pun ada. Ya? Emas tak ada, dia simpan tapi dia bagi hibah. Rupa-rupanya emas pun tak ada. Dia sapu duit kita, dia pusing saja. Gigamet ke, X-Force ke, X-Serigala ke, semua penipu besar. Dia cakap direct, senang, tuan-tuan. Bukan saya tak tahu. Ya, tiada kaji arba lah, Maimi Wan lah, kongsi makan. Bukan kongsi makan, dia makan seorang. Macam-macam ada. Ya, jangan tertipu lah tuan-tuan. Tak ada investment yang tuan-tuan hari ni masuk, besok dapat 10,000. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Main pelan-pelan, relax. Ya, pejam mata. Sebab tu dari segi zakat pun ada perbezaan dari segi pelaburan. Sebagai trader ke atau sebagai investor. Kalau tuan-tuan sebagai trader yang tak nak memiliki saham lama, jangka masa yang lama, itu dikira zakat wang. Nampak tak? Dikira zakat wang. Sebab jual beli masuk keluar. Dia bukan nak. Tapi kalau tuan-tuan masuk, simpan, biar selama 6 bulan at least, yang tu dikira zakat pelaburan. Dikena zakat kepada dividen dan untung sahaja. Nampak? Bila jual. See? Ada perbezaannya. Jadi apa-apa jual beli emas yang ada hibah, tuan-tuan jauh lah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan terlibat, dia akan jadi hibah. Hibah, sedih. Ya? Bila duit hilang, emas tak dapat dan sebagainya. Baik. Hari itu orang masuk apa? Scam nama DEET, D-E-E-T. Masuk macam-macam. Dia panggil ustaz, bercakap, pompang, orang percaya. Takkan ustaz nak menipu, orang kata. Saya kata ustaz yang paling kuat duduk depan menipu kalau dalam hal-hal macam ni. Dah tu macam mana? Dah tu kamu yang kena ada ilmu. Kamu yang kena ada ilmu. Kamu nak melabur, kamu kena ada ilmu apa? Ilmu pelaburan. Kamu yang kena ada ilmu. Ya? Baik. Marah pula semua ustaz. Baik. Sama berat dan jenis jika tukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Ini kita dah tahu. Jadi ada 4 ni. Ya? Tak jauh pun. Tapi tuan-tuan kena belajar. Tapi banyak kita tersilap. Ya? Baik. Bagaimana dengan barang kemas?
Dulu saya memegang pendapat bahawa barang kemas adalah barang ribawi. Muzakarah Majlis Jawatan Kuasa, bagi saya 5 minit lagi Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kali yang ke-96 yang bersidang pada 13 hingga 15 Oktober membincangkan mengenai parameter pelaburan emas. Muzakarah telah membuat keputusan bahawa syarat-syarat taqabud yang dikenakan kepada transaksi emas adalah tidak termasuk barang perhiasan emas kerana ia terkeluar daripada ilah ribawi. Dia kata barang kemas sebab dicampur dengan upah bentuk kan, upah bentuk dan sebagainya, maka ia tidak menjadi penyimpan nilai yang pure macam emas tulen. Dengan syarat ia barang kemas. 916 yang bukan barang kemas dibuat bulian, dia masih barang ribawi. Faham ya? Barang kemas sahaja yang bukan barang ribawi. Maksudnya kalau dia bukan barang ribawi, tuan-tuan dan puan-puan boleh beli secara ansuran, nak tangguh ke, nak apa ke, terpulang. Ya, baik. Sebabnya kenapa? Sebabnya kita ambil daripada fatwa Darul Ifta daripada Mesir. Darul Ifta daripada Mesir, dia perhalusi sebab kenapa barang kemas ini bukan lagi barang ribawi. Sebenarnya ada satu ulama saja yang memfatwakan ya barang kemas ini bukan barang ribawi, iaitu Imam Ibn Taymiyah. Ya. Imam lain, Imam Syafi'i semua kata apa? Barang apa saja emas dia barang ribawi. Jadi untuk mempermudahkan tuan-tuan, saya nak cakap macam ni. Kalau tuan-tuan boleh mampu buat sebagai transaksi barang ribawi. Faham ya? Contohnya pergi Habib Jul, tak habis Jul. Saya bukan wakil Habib Jul, tapi nak cerita aja. Pergi situ kata saya nak 2 akad. Dia akan buat 2 akad. Bukan akad nikah, akad jual beli emas. Ya, akad jual beli emas. Maksudnya contoh macam ni. Emas ketul ni. Ya, saya nak jual pada dia, saya nak beli emas lain. Ya. Harga yang tu 15,000, tapi dia nak jual, saya dah setuju dengan dia 10,000. Jadi 2 akad, maksudnya saya jual dulu, dia bagi 10,000 satu kedubuk, bak. Ya. Betul, dia tanya, nak buat apa? Nak bawa balik 10,000 ke nak beli? Sebab dia tak boleh paksa saya beli. Kemudian saya kata nak beli, bagi balik 10,000, bawa keluar balik 5,000. Beli yang tu. Itu 2 akad maksudnya. Kalau tuan-tuan nak 1 akad, tukar, bayar difference saja pun boleh. Tapi sebaik-baiknya buat 2 akad, lebih afdal. Ya, lebih afdal. Baik, yang ni saya dah cerita tadi. Last sekali tuan-tuan dan puan-puan, manakah syarikat simpanan emas yang patuh syariah? Nanti bulan depan kita cerita. Apa Ustaz, emas digital je. Emas dia kat mana? Saya kata dalam poket kamu ada kad tu. Duit ada semua. Duit dalam bank 100,000 dalam poket ke? Ada nampak nombor je. Ada nampak nombor je. Betul tak nampak nombor je kan? Kita boleh akses, kita boleh ambil duit tu melalui ATM, melalui bank. Sama juga dengan emas ini. Macam mana syarikat-syarikat ini membentuk orang kata syarat-syarat dan patuh kepada syariah untuk buat emas simpanan. Emas simpanan maksud dia macam ni. Tuan-tuan, kalau nak beli emas kat luar, boleh beli tak dengan harga RM10? Habib jual ke, pokong kata, nampak pintu tak? Dia kata, pusing situ, menghadap kiblat, keluar ke situ, betul tak? RM10. Tapi melalui syarikat-syarikat ini boleh beli emas RM10 dalam 0.01 gram, 0.1. Macam mana? Dia tak potong-potong. Tuan-tuan kongsi. Macam kita kongsi syarikat, betul tak? UEM contohnya, berapa ramai orang pemegang saham. Sama lah juga emas ketul macam ni, dia ada 1,000 orang pemegang saham di sini. Tapi tidak melebihi Tidak melebihi berat emas itu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja. Saya dah lama tak promote buku ni kat sini. Saya ada buku berkenaan, ini buku saya sebenarnya. Nama dia betul. Nama Abdul Aziz Muhammad Noor. Ya. Ini buku yang saya tulis, Panduan Bebas Riba. Bukan sahaja tuan-tuan tahu pasal riba, macam mana tuan-tuan nak bebas pada riba, ditulis dalam ni. Dia ada dalam ni, dia ada macam carta-carta dan sebagainya, tuan-tuan boleh track. Ya. Kalau tuan-tuan bebas riba, call saya akan bagi sertifikat bebas riba. Tapi saya akan audit dululah. Ya. Buku ni selalunya jual RM37, kepada tuan-tuan 30 sahaja. Ya. Ke siapa yang ada lebih rezeki boleh beli. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.
surah Al-A'raf dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.